Okey, dah bisa dah. Ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini kita didatangi seseorang untuk membincangkan topik iaitu LGBT. Dia seorang pelajar daripada UMS. Untuk lebih mengenali beliau lebih mendalam, kita bagi peluang untuk beliau memperkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Muhammad Khairul bin Darudin. Saya dari Universiti Malaysia Sabah, mengambil kursus Sosiologi dan Antropologi Sosial. Okey, terima kasih saudara Khairul. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan iaitu topik LGBT yang sedang kira berleluasa berlaku dengan mengembang di Malaysia. Okay, soalan pertama yang ingin saya tanyakan ialah apakah fahaman anda terhadap definisi bagi LGBT? Okey, LGBT secara itu adalah akronim bagi lesbian, gay, bisexual dan juga transgender, di mana golongan ini adalah mereka yang telah mengubah ataupun tak sefahaman lagi dengan jantina asal mereka. Okay. Seterusnya, bagaimanakah komuniti LGBT boleh wujud di dalam negara kita? Okey, bagaimana mereka ni, golongan LGBT ni boleh wujud di negara kita? Kita dapat lihat daripada mereka ni di wujudnya daripada negara-negara asing seperti di Amerika Syarikat sendiri. Jadi kita dapat simpulkanlah kewujudan pihak LGBT di negara Malaysia ini disebabkan oleh globalisasi, di mana berlakunya perubahan budaya dan juga perubahan budaya dan juga pertukaran fahaman ataupun idea daripada barat dan juga dalam negara kita sendiri. Okey, jawapannya bagus. Soalan seterusnya, pandangan anda terhadap seseorang yang terlibat dengan golongan LGBT? Okey, kalau nak pandangan saya, sebenarnya bagi pendapat saya lah, pihak LGBT ini tidak menjadi satu masalah pun segi pandang dari segi human rights ataupun hak asasi manusia. Kerana mereka juga manusia biasa yang dilindungi under human rights. Tetapi kalau nak lihat dari segi perundangan ataupun di certain negara, benda ni adalah non-common ataupun tidak lagi menjadi satu kebiasaan lah. Jadi mungkin ianya boleh menjadikan satu perkara yang odd ataupun pelik bagi sesetengah masyarakat. Tapi bagi pendapat saya, yang menjadi isu yang besar sekalipun. Okey, soalan seterusnya. Di manakah kerap berlakunya kebanyakan kaum LGBT? Okey, di mana berlakunya ataupun tumpuan bagi pihak LGBT ini? Yang pertama kita dapat lihat di pusat-pusat hiburan seperti pusat karaoke ataupun pub, di mana mereka-mereka lebih dapat melakukan aktiviti ataupun perkara secara tanpa kawalan, dan juga kita dapat lihat dari pusat-pusat pelancongan ataupun hotel, tempat-tempat macam ni lah kita dapat lihat secara jelas penyebaran fahaman LGBT ini.
Seterusnya, pada pendapat anda, mengapakah gerakan LGBT ini perlu dibantas? Okey, kenapa ianya perlu dipantras? Bagi saya, satu, um, kenapa ia perlu dibantras sebab kita tak tahu lagi memandangkan benda atau fahaman ini adalah daripada luar. Jadi kalau nak dibawa ke negara kita, kita tak tahu lagi sama ada betul atau tidak fahaman LGBT ini membawa kebaikan untuk masyarakat. Sebab mustahillah ianya 100% memberi kebaikan. Sudah tentu ia juga memberi keburukan kepada masyarakat. Yang kedua, kenapa ia perlu dipantras? Kerana kita perlu jaga golongan-golongan remaja, kerana golongan remaja ni mudah untuk terpengaruh dengan lebih-lebih lagi di usia-usia macam ni mereka mempunyai sifat ingin mencuba sesuatu yang baru. Jadi kita kena jaga mereka ni dari memandangkan remaja-remaja ini adalah harapan kepada negara pada masa akan datang. Yang ketiga, saya rasa kenapa kita perlu bantras isu LGBT ini adalah kerana LGBT ini memberi impak-impak ataupun kesan yang agak besar, mostly keburukan lah kepada mereka yang berfikiran tradisional, kerana ianya sangat jauh berbeza antara fahaman moden dan juga fahaman tradisional yang ada di Malaysia. Seterusnya, apakah langkah yang harus dilakukan untuk membantras dari gerakan tersebut berleluasa di negara kita? Kalau kita nak cerita pasal langkah ni semua individu dapat lakukan. Yang pertama, kita dapat lihat dari segi masyarakat. Kalau masyarakat, kita boleh buat kempen besar-besaran ataupun pengedaran risalah mengenai mengenai keburukan yang ada berkaitan dengan fahaman LGBT ini. Kita boleh lakukan juga selain daripada kempen, mungkin kita boleh lakukan ceramah-ceramah di kawasan-kawasan perumahan ataupun di kawasan pedalaman. Kalau dari segi ibu bapa pula, mereka perlulah membuat pemantauan, melakukan sesi sentiasalah melakukan sesi luahan ataupun sentiasa concern dengan anak-anak mereka. Seterusnya dari segi individu diri ataupun diri kita sendiri, kita perlulah melakukan penyelidikan atau mengumpul data mengenai keburukan LGBT ini, kerana kita tak bolehlah sewenang-wenangnya menerima fahaman tersebut tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Seterusnya daripada pihak sekolah. Pihak sekolah perlu menekankan pendidikan-pendidikan seperti pendidikan moral, pendidikan civic yang mana fahaman LGBT ini secara terang-terang melanggar agama yang ada di Malaysia. Begitu juga dengan pihak kerajaan dan juga swasta yang perlu melakukan memperkasakan lagi peraturan ataupun undang-undang sama ada di tempat kerja ataupun dalam dasar-dasar awam yang ada di negara Malaysia. Okey, soalan seterusnya, seperti yang kita tahu, LGBT merupakan antara perkara baru yang kerap dipandang remeh, tetapi ia juga sedang berleluasa di negara kita. Okey,
pada pendapat anda, apakah impak gerakan LGBT terhadap masyarakat di negara kita jika ia berlaku secara terang-terangan? Okey, impak sekiranya kesan sekiranya benda ini berlaku secara terang-terangan. Um, Bagi saya lah antara kesan yang um, amat ketara lah sekiranya benda ini berlaku adalah satu, um, rusuhan. Rusuhan mengenai fahaman-fahaman yang bertentangan dengan agama dan juga adat istiadat yang ada dari tradisional dari zaman dahulu lagi. Yang kedua, selain daripada rusuhan mungkin akan berlaku protes yang mana rasanya pernah berlaku dekat Malaysia, protes yang disebabkan oleh penggunaan ikon LGBT dalam brand-brand ataupun jenama-jenama di Malaysia. Protes tu bertujuan untuk protes tunjuk perasaan lah mengenai rasa tidak puas hati berkaitan dengan fahaman LGBT itu. Okey, soalan seterusnya, pernahkah anda sendiri mengalami atau melalui pengalaman di mana anda perlu menghadapi atau berurusan dengan golongan LGBT? Okey, pengalaman saya dalam bersama dengan mereka golongan-golongan LGBT ini, saya pernah, tetapi kalau nak cerita dari segi pergaduhan atau rusuhan itu tidak. Saya hanya terlibat dengan golongan LGBT ini apabila mereka ingin bertanya pendapat khususnya dari soal pantang larang ataupun hukum-hukum agama yang bertentangan dengan fahaman LGBT. Okey, seterusnya, selain daripada masyarakat, apakah aspek yang terjejas terhadap gerakan LGBT? Selain daripada aspek masyarakat, aspek yang juga terjejas adalah dari segi politik, di mana sekiranya lah um, pihak LGBT itu memegang kuasa dari segi politik, bagi saya rakyat-rakyat Malaysia ini akan memandang remeh ataupun tidak mengambil peduli akan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada dalam negara kita. Seterusnya, bagi pendapat anda, apakah impak yang akan berlaku jika seseorang daripada golongan LGBT melakukan hubungan sesama jenis dari segi kesihatan? Okay. Impak mereka yang melakukan hubungan sesama jenis itu dari segi kesihatan, kita dapat lihat di mana berlakunya isu-isu kesihatan seperti HIV, herpes, AIDS dan juga sebagainya. Okey, seterusnya, mengikut undang-undang di Malaysia, apakah tindakan yang akan dijatuhkan kepada pesalah LGBT? Nak cerita pasal undang-undang ni mungkin saya tidak fasih betul, tetapi ada akhbar yang menyatakan bahawa mereka yang melakukan kesalahan ataupun kesalahan yang dari aspek LGBT ini sudah tentu akan dikenakan tindakan setegasnya oleh kerana perlakuan LGBT ini adalah satu perlakuan yang menghina agama dan ini dapat sebagai jenayah syariah. Okey, seterusnya soalan.
Sekejap. Oh, okey. Jika salah seorang daripada anak anda ialah seorang yang terlibat dalam golongan LGBT, apakah yang anda akan lakukan? Okey, sekiranya lah saya mempunyai seorang anak yang terlibat dalam um, LGBT ini, antara langkah lah yang sepatutnya ibu bapa itu lakukan adalah melakukan pemantauan lah. Pemantauan tu secara berkala, bukannya sekadar memantau sekejap dan lepas tu tak pantau lagi. Kita perlu lakukan secara berkala. Um, Pemantauan dari segi apa aktiviti yang mereka lakukan, kenapa ianya menjurus kepada LGBT, pantau dari segi aktiviti rakan-rakan mereka, dari mana fahaman ini dapat dibentuk ataupun ditanam dalam buah fikiran mereka. Khususnya selain daripada melakukan pemantauan tu, saya juga mungkin ataupun mana-mana ibu bapa juga boleh melakukan beberapa aktiviti keagamaan lah secara bersama-sama, sama ada melalui menghadiri ceramah-ceramah agama, melakukan membaca Al-Quran bersama-sama, mengenai tafsiran-tafsiran yang agama. Seterusnya boleh melakukan boleh juga membawa kepada pusat-pusat kaunseling untuk apa tu memulihkanlah fahaman ataupun minda anak-anak mereka, anak-anak ni sebab rasanya tidak terlambat sekiranya kita ingin membetulkan kesilapan. Itulah kalau bagi saya. Okey, soalan terakhir. Jika anda seorang LGBT yang ingin berubah, apakah cara-cara yang boleh anda lakukan untuk memperbaiki diri? Okey, kalau dari segi individu pula, self-awareness lah paling penting, di mana kita perlu berhati-hati dengan berhati-hati sebelum menerima sebuah fahaman itu secara mentah-mentah. Penyelidikan seperti yang saya kata tadi, penyelidikan itu sangat penting. Pengumpulan data itu sangat penting. Apa lagi? Mungkin mendekatkan diri lebih kepada Tuhan, melakukan aktiviti keagamaan, menghadiri ceramah-ceramah bersama masyarakat-masyarakat, ceramah khususnya berkaitan dengan langkah membantras mungkin ataupun mendalami lebih lagi lah mengenai keburukan LGBT, fahaman LGBT itu. Mungkin menghadiri sesi kaunseling, melakukan temu janji dan sebagainya. Okey, itu saja soalan yang saya tanyakan, telah habis tanyakan terhadap golongan LGBT. Ia telah menjawab dia telah menjawab banyak persoalan terhadap LGBT. Okey, terima kasih saudara Khairul kerana meluangkan masa. Itu saja daripada saya. Sama-sama.